kepada ijazah ataupun bidang kejuruteraan ini adalah pertama sekali kena good with numbers lah, good with numbers. So kalau matematik memang kena score, pastikan dapat A, paling minimum pun dapat B. Sama juga macam matematik tambahan, memang saya pun masa SPM memang dapat A, walaupun pada sebelum-sebelumnya ada dapat C, dapat B, dapat C, dapat B, tak pernah dapat A, tapi alhamdulillah SPM dapat A. Kedua adalah sains, sebab kita kena faham bahawa kejuruteraan ini adalah bidang yang mana kita aplikasikan matematik dan sains untuk kita menyelesaikan masalah. Okey, pertama itu kita kena baik, kita kena baik dengan nombor, sains, dan kedua adalah sifat ataupun ciri-ciri asas untuk kita sambung pada bidang kejuruteraan adalah kita adalah mesti seorang yang menyelesaikan masalah, boleh menyelesaikan masalah. Contoh kita, kalau mungkin kita belajar, waktu kita belajar waktu sekolah menengah, kita cenderung untuk menyelesaikan masalah. Okay, kita bagi satu contoh lah. Contoh kita dapat katakan kita buat satu eksperimen. So macam mana kita nak meningkatkan kelajuan sesuatu objek. So kita ada banyak cara yang kita boleh gunakan. Jadi cara itu pula dia tak ada terhad kepada mana-mana satu cara, yang mana cara itu kita boleh pakai banyak cara untuk kita menyelesaikan masalah. Pertama, good with number, science. Kedua, pandai menyelesaikan masalah. Ketiga, yang paling penting adalah limit. Yang ketiga ni bagi saya lebih penting daripada ciri pertama dan kedua adalah kita kena ada grit, ataupun senang cakap kita kena berusaha lah keras. Sebab dalam bidang kejuruteraan ni bagi saya dia bukan satu cabang yang mudah. So macam saya pun ambil masa 6 tahun untuk habiskan pelajaran saya hingga saya akhirnya bekerja sebagai seorang jurutera dalam industri ni. Jadi yang saya sangat tekankan sebenarnya adalah ciri asas yang ketiga, iaitu kita kena ada satu usaha. Sebab bukan mudah untuk kita menempuhi satu perjalanan selama 6 tahun. Bukan mudah lah bagi saya. Tentu juga bukan sukar untuk saudara kita Muhammad Azim juga. Jadi saya rasa kan saudara Helmi adalah 3 perkara. Pertama, good with number, science. Kedua, kita kena jadi seorang yang menyelesaikan masalah. Kita jangan sekali lari daripada masalah. Ketiga, kita kena ada grit, kita kena berusaha, kita kena sentiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu sajalah 3 perkara yang saya boleh tekankan setakat ini. Okey, terima kasih kepada saudara Khalid di atas kongsian yang saya kira sangat memberi inspirasi. Mungkin sesiapa yang mendengar kita punya sesi pada malam ni dah dengar kualiti-kualiti yang perlu ada pada seorang engineer, dan anda merasakan bahawa anda memiliki kualiti tersebut. Saya rasa mungkin bidang engineering ini adalah sesuai untuk anda. Jadi saya nak tanya pula kepada saudara Azim. Soalan saya untuk saudara ialah, untuk menjadi engineer jurutera, apa yang paling susah dalam kerjaya ni? Dipersilakan saudara Azim. Okey. Terima kasih kepada saudara Helmi. Okey. Soalan dia berkenaan dengan apa yang paling susah berkenaan dengan menjadi engineer ni. Okey, bagi saya lah, ini pendapat peribadi saya lah. Bagi saya, benda yang paling susah sekali adalah untuk berurusan dengan manusia, engineering ni. Okay, kita tak nafikan bahawa kemahiran teknikal tu paling penting. Tapi bagi saya, sebagai seorang jurutera tapak, seorang engineer dia akan sentiasa berurusan dengan pelbagai pihak. So kat sini kita perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan setiap pihak ni kita dapat satu
mutual agreement. Maksudnya, yalah, bila kita dah maksudnya setiap perkara yang dibincangkan tu akan dapat kata putus. Itu yang saya nak tekan kat sini lah. Memang susah urusan dengan manusia. Contohnya, saya bagi contoh, dalam pembinaan bangunan melibatkan banyak pihak. Contohnya klien, kedua kontraktor, ketiga konsultan, keempat badan-badan autoriti kerajaan. So banyak pihak yang perlu kita bertemu untuk nak memastikan projek itu berjalan dengan lancar. So kat sini sudah tentu kita memerlukan sebagai seorang engineer, kita memerlukan satu skill, soft skill yang tinggi seperti komunikasi. Komunikasi tu kena hebat lah, supaya kita dapat menyelesaikan apa segala kemelut lah antara pihak-pihak ni. Yang kedua, leadership. Bagi saya sebagai seorang engineer nak jadi leadership ni susah juga, sebab kita jadi engineer terus jadi leader. Kita kena urus manusia, kita kena urus pekerja, kita kena urus barang, kita kena urus keadaan tempat bagi memastikan semua berjalan dengan lancar. So saya rasa kat sini sudah jadi tentu satu kepayahan lah bagi seorang engineer tu kan, nak memastikan semua tu berjalan dengan sempurna. Sudah tentu ada macam orang kata sedikit tak celah lah, tapi kita sebagai seorang engineer kita kena memastikan semua berada dalam keadaan yang teratur. Yang ketiga ialah nak memastikan sesuatu projek itu siap dalam masa yang ditetapkan. Ini yang paling kritikal lah bagi saya, sebab kita diberikan satu tenaga kerja yang limited, bahan-bahan yang limited dan juga masa yang limited. So kita kena berfikiran kritikal dan kritis dalam memastikan setiap perkara ni kita dapat selesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Ini bagi saya cukup susah lah. Saya rasa itu sajalah yang pendapat saya lah berkenaan apa yang susah bila jadi engineer. Okey, terima kasih kepada saudara Azim sebab daripada perkongsian beliau memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelajar-pelajar SPM yang menonton kita pada malam ini tentang realiti yang mereka perlu hadapi kalau mereka memiliki impian untuk menyertai karier sebagai seorang jurutera ataupun dalam bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan. Jadi soalan saya seterusnya, saya berbalik kepada saudara Khalid. Saudara Khalid, ada stigma yang mengatakan bahawa mereka menyertai bidang kejuruteraan ini adalah untuk menjadi kaya. Ada tak peluang untuk menjadi kaya kalau menjadi seorang engineer? Dipersilakan saudara Khalid. Suka betul soalan ni lah, susah betul lah. Untuk nak jadi kaya lah, bagi saya tak mustahil. Boleh tapi tak mustahil, tapi dia kena melalui tangga-tangga yang bukan mudah lah bagi saya. So untuk jadi kaya, untuk kita seorang jurutera sekalipun, untuk mendapatkan gaji yang tinggi, kita ada tangga-tangga yang kita kena hadapi. Contohnya adalah kita kena anggap tak kisahlah macam bidang lain sekalipun, bidang kewangan sekalipun, peguam ke arkitek ke, sama juga apply juga pada kejuruteraan. Untuk kita kaya atau dapat gaji yang tinggi lah, saya cakaplah gaji yang tinggi, kita kena ada melepasi tangga yang saya pertama sekali, tangga pertama adalah kita kena jadi jurutera lah. So jurutera, so masa kita jadi jurutera tu, kita kena perform sebagai jurutera junior. Kita kena sentiasa bertanya. Jadi tapi dalam masa yang sama pun kita kena, bila bertanya kita kena tanya soalan yang relevan, rasional. Jadi bila kita bertanya soalan relevan,
ataupun rasional, dia takkan trigger atau orang kata membuatkan senior kita marah. Sebab kalau kita tanya kita kerap tanya tapi kita bertanyakan soalan-soalan yang tak relevan ataupun rasional, ataupun soalan-soalan yang macam mana nak cakap kalau cakap soalan yang stupid question lah, saya boleh cakap lah, maafkan lah, stupid question untuk kita mudah faham. Jadi benda-benda ni akan trigger kita punya senior. Mungkin mereka akan berasa janggal lah dengan kita. Kita kena kerap bertanya. Lagi-lagi pada waktu usia kita muda ni, kita sangat produktif. Dalam masa yang sama, selain bertanya, itu kita juga kena perform jalankan tugas. Kita kena ada urgency. Pertama tadi kita kena bertanya, kedua adalah urgency. Katakan kalau senior kata ataupun bagi satu tugasan, kita kena cepat siapkan tugasan tu. Okay, itu kedua. Dan itu kedua dalam untuk fasa kita junior. Okay, seterusnya bila kita dah setahun ataupun dah 2 tahun, kita mesti kita nak pergi ke satu tangga yang seterusnya. Kedua ini saya sedang berada pada tangga kedua lah. Mana yang saya kena berkenalan, kena sentiasa orang kata mengembangkan network saya lah, connection saya. Kita kena baik dengan orang, kita kena join banyak program. Contohnya kejuruteraan ni dia tak pernah henti dengan program-program perkongsian. Contohnya macam seminar, webinar. Kalau sebelum tu kita ada kelas teknikal. Kalau contohnya IEF, setiap petang dia akan ada technical talk. Pukul 5 dia akan habis pukul 7. Jadi 2 jam. Kalau macam saya sendiri bekerja di Kuala Lumpur, saya punya pejabat pula di Sungai Besi. Jadi Sungai Besi ke Petaling Jaya dia bukan satu jarak yang jauh lah. Jadi saya mungkin boleh pergi dalam kurang daripada setengah jam saya boleh sampai. Itu tangga kedua. Dan seterusnya kita kena kembangkan network kita. Kedua adalah kita kena kejar professional recognition. Contohnya kalau kejuruteraan ni professional recognition yang selalu kita dengar adalah IR. IR ini kita cakap seorang professional engineer lah, seorang professional engineer yang ada sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman. So dia akan, bila dia dah ada 3 tahun pengalaman, dia akan melalui ujian. Pertama dia kena ada interview, dan kedua dia akan ada ujian bertulis lah. Jadi saya sekarang dalam memulakan fasa kedua, iaitu saya sedang mengejar professional engineer untuk saya dapatkan IR pada depan nama saya. Alhamdulillah sekarang ni saya dah hantar 3 logbook report. Saya ada lagi 9 logbook report. So saya bakinya adalah saya kena habiskan 2 tahun setengah lah untuk saya dapatkan IR saya tu dulu. Itu kedua. So dalam masa fasa pertama dan kedua ni, kita kena strongkan kita punya technical knowledge. Kita kena faham apa yang berlaku dekat site. Sebagai saya consultant, bekerja daripada dalam salah satu firma kejuruteraan, consultant firm. Jadi saya kena faham apa masalah yang berlaku dalam design dan juga masalah yang berlaku dekat tapak di site lah. Sebagai jurutera yang design, saya kena jangkakan apa masalah yang berlaku dekat site. Jadi ini perkara yang saya tekankan lah. Kita kena technical knowledge, kita kena kuatkan untuk fasa yang pertama tadi dengan fasa kedua. Okay, fasa seterusnya yang saya nampak pada fasa seterusnya, kita kena jadi seorang leader lah. Kita kena jadi seorang leader dalam industri itu sendiri. Jadi bila kita, contohnya saya cerita apa yang saya nampak pada senior, salah seorang senior saya lah. Dia seorang jurutera sama macam saya, Fasad. Cuma dia ada pengalaman lebih daripada 10 tahun. Dan bila dia dah level 10 tahun ke atas, dia sudah lead market. Maksudnya dia adalah ketua pada industri tu. Jadi bila dia dah dalam industri, dia sudah mengetahui industri tu, dia akan banyak terlibat dengan
macam-macam pemantauan, contohnya polisi, perkongsian, contoh dia pergi jemput, contohnya jemput untuk berkongsi, untuk buat webinar, untuk buat talk. Kedua, mungkin dia dipanggil untuk menentukan, membincangkan berkenaan dengan polisi-polisi. Jadi dia membantu kerajaan dan masyarakat keseluruhannya. Jadi itu yang saya nampak lah, dia ada 3 macam tadi. Okay, saya rumuskan, saya ringkaskan, dia ada 3 bagi saya. Pertama sekali, fasa junior ni adalah fasa pertama, kita kena sentiasa orang kata sentiasa bertanya. Kedua, kita kena urgent, kita mesti ada state of urgency. Okay. Fasa kedua pula macam tadi saya cakap, kita kena kejar professional recognition. Kita dah bekerja kat contohnya setahun ataupun 2 tahun, kita kena kejar professional recognition. Kita kena dapatkan IR, kita kena dapatkan TS. Jadi ini yang saya nampak. Kedua tadi, kita kena mahirkan isu-isu teknikal. Isu-isu yang kalau saya seorang jurutera awam, saya kena mahirkan isu-isu dalam design dan isu-isu yang ada di tapak. Okay. Ketiga, kita kena jadi leader. Leader bila kita dah 10 tahun, kita kena banyak membantu, kita kena banyak share, kita kena berkongsi kepada masyarakat. Kita kena membantu kerajaan dalam menentukan polisi-polisi yang mereka akan laksanakan. Jadi ini adalah 3 fasa yang saya boleh ringkaskan bagaimana perjalanan untuk menjadi seorang jurutera lah. Itu saja yang saya boleh ringkaskan, saya boleh simpulkan. Saudara Helmi. Okey, terima kasih kepada perkongsian saudara Khalid. Daripada gambaran tu, bermaksud tak mustahil untuk berduit kalau menjadi jurutera, tapi dia adalah perjalanan-perjalanan yang saudara Khalid susun untuk gambaran pelajar tim di luar sana. Kita berbalik kepada saudara Azim. Soalan saya ialah, terdapat banyak universiti-universiti dekat luar sana yang menawarkan kursus kejuruteraan. Universiti yang mana yang paling terbaik di Malaysia yang menawarkan bidang ini, dan kalau mereka memilih untuk menyambung pelajaran dalam bidang kejuruteraan, apa yang akan dipelajari dalam kursus yang berkaitan? Dipersilakan saudara. Okey. Soalan dia berkenaan dengan apakah universiti yang terbaik yang menawarkan kursus kejuruteraan ni, dan juga apakah apa yang Apa yang akan dipelajari dalam bidang engineering kalau dah sambung belajar dalam universiti tersebut ataupun bidang dekat universiti? Okey. Pertama sekali, sebab kita belajar satu universiti je kan. So saya boleh cakap, pertama sekali universiti saya, Universiti Tun Mahathir Malaysia, salah satu universiti teknikal yang ada di Malaysia. Orang panggil MNET. Ada 4 universiti teknikal di Malaysia ni. UTHM, Universiti Tun Mahathir Malaysia, UTM, Universiti Teknikal Melaka, UMP, Universiti Malaysia Pahang, lagi satu tak silap saya UNIMAP, kalau silap betulkan UNIMAP. So bagi saya M2 ni salah satu antara universiti yang memfokuskan kejuruteraan sebagai keutamaan. So saya boleh katakan universiti-universiti ini antara yang bagus jugalah. Tapi pada masa sama kita tak lupa juga kalau selain M2 ni ada juga universiti-universiti yang saya boleh kata top lah, paling antara top lah di Malaysia. Ada 5 kan. UTM, USM, UM, UIA dengan apa lagi satu saya tak ingat dah. Dah lama tinggalkan universiti ni. So universiti-universiti tu antara yang terbaik lah berkaitan dengan engineering. Dan pada masa yang sama universiti dekat yang top-top ni,
mereka lebih banyak menawarkan kos-kos yang lebih pelbagai berkenaan engineering. Contohnya saya ambil UTM lah, UTM. Okay, kalau UTM selain dia ada kejuruteraan awam, kejuruteraan electrical, kejuruteraan mechanical, kejuruteraan chemical, lagi ada kejuruteraan aeronautik. Itu antaranya lah, dan kejuruteraan petroleum macam saya. So dekat UTM nya, okay, kalau macam universiti saya sendiri, UTSM, kita ada kita ada kejuruteraan awam, kejuruteraan electrical, kejuruteraan mechanical, dan juga saya boleh katakan selain kita ada satu lagi course engineering, iaitu teknologi kejuruteraan. Okay, kalau untuk makluman para pendengar lah, kita selain kejuruteraan dekat universiti ni, kita ada dua kejuruteraan, kos kejuruteraan yang akan dia berlainan sedikit lah. Pertama sekali kejuruteraan dengan kepujian, yang kedua teknologi kejuruteraan. So apa beza dia kat sini saya nak cakap untuk ni lah para pendengar, dalam nak memilih kos nanti untuk menjadi seorang engineer, anda kena memilih kos yang ada dengan kepujian dekat belakang punya nama kos tu. Contoh kejuruteraan awam dengan kepujian, kejuruteraan electrical dengan kepujian. Yang ini dia akan kos ini dia direct akan bila kita graduan nanti, kita akan dapat mendaftar dengan Board of Engineer Malaysia, badan kejuruteraan di Malaysia lah, yang di-recognize lah. So kat sini baru bila kita register, kita akan jadi graduan jurutera bila habis belajar. So kita akan ada title engineer lah. So berkenaan dengan teknologi kejuruteraan ni, dekat Malaysia, teknologi kejuruteraan masih lagi belum diiktiraf oleh Board of Engineer Malaysia. So apabila mereka selesai belajar, mereka akan digelar sebagai teknologis. Tapi mereka dari segi pembelajaran, mereka lebih pada hands on lah. Kalau macam yang kejuruteraan yang asas ni, dia more to theoretical. So bila untuk teknologi kejuruteraan ni, dia akan jadi teknologis lepas habis belajar. Tapi pada khidmat saya tak ada masalah lah, sebab dua-dua belajar berkenaan dengan kejuruteraan. Misal contoh, untuk teknologi kejuruteraan, dia menawarkan juga kos-kos untuk peringkat, dia ada sub-sub dia. Contohnya, kalau bahagian awam, dia ada teknologi pembuatan. Kalau bahagian mechanical, ada teknologi otomotif. Untuk bahagian electrical, dia ada teknologi elektronik dan sebagainya. Cuma mereka lebih kepada hands-on. Hands-on ni kira praktikal lah. So berkenaan dengan subjek-subjek yang akan dipelajari bila kita ambil engineering ni. Okey, ini saya ceritakan pengalaman saya lah semasa saya belajar di UTSM dahulu. Okay, tahun pertama kita akan belajar tentang asas-asas dulu lah. Asas-asas kejuruteraan. Contohnya kita akan belajar macam kita belajar dekat SPM atau asasi sebelum ni. Itu kita akan belajar tentang sains biologi. Ini contohlah untuk macam siapa yang asasi dulu belajar biologi, kimia, fizik, matematik asas, ada matematik tambahan. Okay. Sama juga dengan bila kita dekat universiti, kita belajar tentang fizik, kita belajar tentang kimia, kita belajar tentang matematik. Okay. Tapi kita juga ada juga tambahan lah yang lebih mengkhusus tentang kos-kos kejuruteraan. Tahun 1 tu kita belajar juga tentang kejuruteraan bendali. Dalam bahasa Inggerisnya fluid mekanik lah. Lagi kita akan belajar tentang
structure engineering. Okay, macam saya belajar bahagian awam, kejuruteraan awam. So dekat kejuruteraan awam ni ada 5 cabang lah yang major course. Pertama sekali berkenaan dengan jalan. Kedua berkenaan dengan struktur, seperti saudara Khalid sekarang sebagai seorang structural engineer. Yang ketiga berkenaan dengan air, water. Dan keempat berkenaan dengan tanah. Dan kelima berkenaan dengan environment. So dekat sini kita belajar semua ni. 5 subjek ni yang kos besar ni, major ni kita belajar semua. So kat sini antara struggle jugalah. Sebab bila kita study engineering ni, kita kena ambil tahu semua benda ni. Bukan satu je, semua. Tak seperti bila kita dah kerja nanti. Bila kita kerja nanti, kita masuk company ni dia ada pengkhususan juga. Macam contoh saudara Khalid, dia lebih pada mengkhusus pada bahagian struktur. Mungkin ada yang company bahagian jalan, dia akan fokus bahagian jalan lah. So kat sini kita banyak belajar semualah dekat universiti ni. So tu 5 major courses yang kita pelajari. Kemudian itu tahun kedua dan ketiga. Okay, tahun keempat pula kita akan ada additional courses tambahan. Course tambahan iaitu contohnya kalau kita nak pursue, kita nak lebih mendalam lagi dalam kejuruteraan struktur, kita akan belajar tentang saya cakap dalam bahasa Inggeris dia sebab yalah kita belajar bahasa Inggeris engineering ni, advanced structural. So kat situ dia akan lebih detail lagi berkenaan dengan struktur. Okay, kalau jalan pun kita akan ada juga subjek yang lebih mendalam tentang bahagian jalan. So kalau bila kita nak further dekat environment, okay, kita akan ada tentang coastal engineering, marine engineering dan sebagainya lah. Itu bila dah nak tahun keempat. Okay. Lepas tu itulah yang kita akan belajar lah bila dekat universiti nanti. Okay. Tapi pada masa yang sama, sebagai seorang engineer, kita juga belajar berkenaan dengan satu subjek, orang kata subjek public, iaitu tentang jurutera masyarakat. Okay, kat sini kita akan diajar cara-cara bagaimana untuk menjadi seorang jurutera. Kita akan diajar untuk memahami peranan-peranan jurutera itu sendiri. Macam bagaimana jurutera itu perlu bertindak di lapangan dan juga di tempat kerja. Contohnya kalau sebagai di lapangan, di public, kita kena terangkanlah kepada orang ramai dalam bentuk kata yang mudah supaya orang mudah faham apa yang kita buat. Okay, bila dekat site ni, kita kena make sure lah kita punya kefahaman teknikal tu kena strong lah, kuat supaya supaya kita dapat follow lah requirement yang diperlukan dalam nak melaksanakan projek tu. So kat sini tu kita ada belajar juga sedikit selingan selain teknikal punya subjek. Okay, pada masa yang sama macam biasa, tahun ketiga kita akan intern praktikal. Okay, kat sini kita akan didedahkan dengan realiti bekerja di luar lah. So sikit sebanyak dia membantu kita untuk membuat keputusan atau berfikir untuk membuat keputusan lah akan datang sama ada kita nak kerja sebagai apa. Contohnya macam saya dulu, saya praktikal di majlis. So majlis ni salah satu badan autoriti. So kat sini saya bila badan autoriti ni kita sebagai klien. So sebagai seorang klien, saya kena saya kena belajarlah peranan-peranan sebagai seorang klien, iaitu untuk memastikan progres projek tu berjalan dengan lancar.
So bila ada masalah kita akan adukanlah kepada main contractor kalau ada masalah-masalah di site. Contohnya macam itulah. Ada juga kalau kita bekerja sebagai subcontractor. Okey, kat subcontractor pula kita kena ikut apa yang main contractor tu minta lah. Kat situ banyaklah peranan-peranan yang berbeza lah. Setiap pihak ni banyak peranan-peranan yang berbeza. So kat sini kita akan dapat satu gambaran bahawa skop engineering di luar sana tu terlalu luas dan kita akan berfikir bahawa banyak yang perlu kita belajar tentang engineering ni selepas kita habis belajar nanti. So nak kata kat sini sebagai seorang engineer, sikap ingin terus belajar tu kena perlu ada. Seperti mana yang saudara Khalid sebutkan tadi tentang kita nak jadi sebagai seorang professional engineer. Okey. Itu salah satu career development. Okey, progression career. Untuk jadi sebagai seorang engineer yang bertauliah lah. So itu antaranya lah yang saya boleh katakan lah apa yang kita belajar dekat universiti. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih di atas Dr. Radim. Jadi saya ada soalan. Saya nak panjangkan soalan daripada pendengar kita pada hari ini. Pendengar kita mungkin saya boleh panjangkan kepada saudara Khalid. Ada seorang pendengar, dia soalannya berbunyi begini. Adakah golongan introvert boleh berjaya dalam bidang kejuruteraan? Sebab dari segi penerangan panel kita pada malam ini, menurutnya kita kena rajin bertanya, rajin buat connection. Jadi mampu atau tidak golongan introvert yang pasif ini berjaya dalam bidang engineering? Saudara Khalid mungkin boleh jawab sebab saya rasa daripada saudara Khalid yang membangkitkan tentang ciri-ciri ini tadi. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan introvert, bolehkah berjaya dalam bidang kejuruteraan? Bagi saya, berkenaan dengan introvert ni, bagi saya dia tricky sikit. Sebab kita kena faham, introvert ni tak semestinya dia takut untuk bercakap di depan orang ramai ataupun dalam kelompok yang ramai. Introvert bagi saya macam mana pun dia kena orang kata menyelesaikan masalah introvert dia. Bagi saya, kalau saya nak cakap saya seorang introvert, saya juga seorang introvert, tapi ada bahagian-bahagian yang saya introvert. Tapi untuk bahagian dengan berjumpa dengan orang ini, saya rasa saya kena menyelesaikan masalah. Kita kena selesaikan masalah supaya kita boleh bercakap. Kita boleh kembangkan connection kita. Jadi peluang tu masih ada, dan saya rasa masalah introvert ni boleh diatasi, tapi dia memerlukan orang kata usaha lah. Mungkin kita akan ambil satu masa yang singkat ataupun lama bergantung kepada individu tersebut. Tak nak berkenaan dengan, kita relate balik dengan soalan kedua, bolehkah jurutera jadi kaya? Tak nak kita kena atasi masalah introvert ni. Ambillah masa setahun ke 2 tahun ke, antara salah satu cara mungkin kita boleh berhadapan dengan orang, kita boleh berbincang dalam satu kumpulan kecil. Tak apa kita berbincang dalam satu kumpulan yang kecil 5-6 orang ataupun 3-4 orang, 2 orang sekalipun, tak apa. Yang penting kita kena atasi masalah introvert. Sebab kita, macam saudara Azim cakap, kita jurutera ni memang born to be leader, leaders. Jadi tak nak kita kena atasi masalah introvert ni. Sebab bila sampai satu masalah, kita jurutera ni, bila sampai satu masalah, orang semua akan menuju kepada kita. Kita ada masalah sebab mereka nak tunggu kita apakah langkah seterusnya untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi untuk kita memberitahu ataupun
orang kata propose, discuss, bincangkan apa langkah seterusnya, kita kena ada communication skill. Macam tadi saudara Azim ada cakap, kita kena ada leadership skill, kita kena ada social skill yang penting, presentation skill. Jadi bagi saya, adakah introvert ini akan berjaya? Saya rasa boleh berjaya sekiranya dia berjaya mengatasi masalah introvert. Tak apa, kita nak jadi introvert boleh, tapi untuk dalam social skill ni, kita jangan jadi introvert. Kita mungkin tak suka bergaul sangat dengan orang, tapi di waktu kita bekerja, waktu kita di masa waktu kita bekerja, kita kena atasilah masalah tu. Seterusnya kalau kita lepas waktu bekerja kita nak teruskan kita introvert tu, itu bergantung pada diri kita lah. Tapi bagi saya, untuk kita berjaya dalam bidang kejuruteraan ni, kita kena atasilah masalah introvert tu. Saya pasti kalau kita atasi, kalau kita ada usaha, saya rasa masalah introvert ni tak ada masalah untuk kita atasi. Sebab dengan asas yang kita ada, ilmu teknikal yang kita ada, yang bila kita sudah bekerja setahun 2 tahun, saya pasti untuk kita menerangkan masalah, tiada masalah untuk kita terangkan apa yang kita nak terangkan. Sekiranya ada satu masalah pada apa yang masalah yang berlaku pada orang lain lah. Jadi jawapannya, kita kena atasi masalah introvert tu sendiri. Ambillah masa setahun 2 tahun ke, setengah bulan ke, setengah tahun ke, macam mana pun kita kena atasi masalah introvert. Okey, itu saja Saudara Helmi. Okey, kita ada soalan daripada pendengar kita yang lain pula. Ini dia tanya, dia minta nasihat senior yang dah graduate dalam bidang engineering, sebab dia pun adalah pelajar engineering. Dia adalah pelajar diploma civil engineering. Sekarang ni dia dalam dilema. Mungkin Saudara Azim boleh jawab soalan ni. Mungkin bantu dia. Saya lepasan diploma civil engineering dan sekarang dalam plan nak sambung degree dalam bidang geologi sebab minat. Tetapi ramai senior yang nasihat kalau nak sambung dalam bidang engineering, lebih baik ambil course civil engineering sebab isu pekerjaan pada masa depan. Jadi saya nak minta nasihat daripada pihak senior di sini. Okey, Saudara Azim, boleh tolong sahabat kita ni? Okey, terima kasih. Okey, so soalan daripada ni pendengar, dia diploma sivil dan dia nak sambung dengan geologi tapi senior lain suggest dia sambung civil engineering Okey, pendapat saya, bagi saya lah, tak ada masalah nak sambung civil engineering ataupun geologis. Bagi saya, kalau kita ikutkan sekarang, skill yang diperlukan seorang engineer pada tahun 2021. Okey, ini ada data lah. Sebab saya lihat setiap tahun akan ada kajian berkenaan skill-skill yang diperlukan sebagai seorang engineer. So dia berubah-berubah mengikut keadaan semasa. So bila saya lihat untuk tahun 2021 ni, antaranya dia menekankan tentang technical skills. So kat sini saya rasa biggest bagi pendengar ni, bila dia nak ambil geologis, tak ada masalah. Bila dia ada dua pendapat. Pertama sekali, kita boleh teruskan nak ambil bidang yang khusus. Bila akan datang demand, keperluan spesialis tu akan sentiasa ada. Saya boleh katakan sebagai contoh, dah kerja ni, setiap kali ada masalah berkenaan dengan, saya ambil contoh mesin. Ada masalah mesin hidrolik mesin hidrolik pecah. So kita sentiasa kena panggil spesialis hidrolik untuk repair, untuk periksa lah mesin tu. So kat sini bagi saya,
itu bila kita jadi spesialis, seorang yang mahir, so apa ni, kerja tu akan sentiasa ada lah. Okay, kalau contoh adik ni dia nak jadi geologis. So geologis tu dia berkenaan dengan batu, tak salah saja batu, geologis. Berkaitan dan tanah lah. Untuk pengetahuan pendengar, bahagian tanah ni, geotechnical ni sangat berkurang kat Malaysia ni. So salah satu saranan saya jugalah untuk siapa yang nak sambung geologis ataupun bahagian tanah ni, terus sambung. Sebab memang kurang. Lagi satu, geotechnical atau geotechnical ni antara salah satu subjek yang susah juga lah bagi saya. Sebab kita nak kena mengkaji tanah. Susah juga kaji tanah ni. So kat sini bagi saya boleh teruskan nak jadi spesialis. Okay, yang kedua, kalau ambil civil engineering pun tak ada masalah juga. Bila anda ambil civil engineering, anda akan belajar semua secara asas. Dan bila ada, tapi saya boleh katakan kerja akan ada pelbagai kerja lah anda boleh jadi. Tapi bagi saya sepanjang pembelajaran tu, kita selain belajar civil engineering, kita juga akan belajar salah satu skill yang diperlukan sekarang ni adalah computer skill. Maksud saya zaman sekarang ialah teknologi canggih. So banyak software yang telah dibentuk, dibina. So kita bila kita belajar nanti, bila kita ambil belajar software ni, time kerja nanti akan dipilih lah bila kita ada kemahiran ini. Tak semua orang yang rajin ambil software yang ni lah. Yelah, kadang-kadang kita ada setengah orang macam zaman sebelum saya ni ada jenis yang rabun IT, kurang berminat sikit dengan IT ni, tapi zaman sekarang satu keperluan. So nasihat saya punya pandangan, amat perlulah untuk kita belajar berkenaan software yang diperlukan bahagiannya. Saya bagi contoh lah, kalau contoh Microsoft Project software itu berkenaan dengan project management. Setiap project kena ada planning. So anda mahir bahagian Microsoft Project, memang salah satu added value lah kat situ. Okay, lagi satu, software berkenaan dengan, kalau geologi saya tak berapa pasti software apa. Okay. Selain tu juga, saya nak cerita juga, dekat bahagian engineering ni, bila kita bekerja nanti, kita bukan setakat kita bekerja dekat construction site, kita juga akan bekerja dekat kilang. Sebagai seorang engineer dekat kilang, juga ada kilang dekat engineer. Dekat lab pun ada engineer. So ada salah satu jawatan ni adalah sebagai seorang testing engineer. So bila anda mahir menggunakan alat-alat ataupun instrumen-instrumen untuk membuat testing ni, itu juga sangat diperlukan nanti bila anda habis kerja. Satu added value. So saya nak cakap kat sini, bila kita belajar dekat universiti nanti, bila kita ada satu subjek ni amali, itu saya sarankan belajarlah betul-betul. Kat situ tu sangat berguna bila dah bekerja nanti. Itu antara yang menarik, antara yang saya sedar lah bila saya dah kerja tu. Rupanya ini testing ni semua kena mahir lah. Okay, itu antara saya punya ni lah. Pandangan saya lah, dua-dua boleh. Anda nak fokus pada pengurusan boleh, nak ke general pun boleh. Okey, itu saja. Saudara Henry, boleh saya sambung tak? Sebab boleh. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okey, berkenaan dengan soalan kita, saudara tadi, pendengar kata dia sedang dia belajar habis diploma kejuruteraan awam, tapi dia nak fokus pada bahagian geologi kan. Okey, ini soalan yang relate dengan saya lah pada awalnya, sebab saya dari diploma, saya seorang yang bila saya dah masuk ke diploma kejuruteraan awam, bila saya dah didedahkan dengan subjek-subjek geologi ni, contohnya geologi itu sendiri, saya belajar masa semester keempat masa tahun diploma. Lepas tu dah tak geologi, saya belajar tentang basic soil mechanics. Lepas tu saya ada belajar berkenaan dengan soil engineering. Jadi bagi saya, untuk kita bekerja dalam geologi ni, seeloknya lah bagi saya teruskan untuk kita
sambung untuk ijazah kejuruteraan awam, sebab macam saudara Azim kata tadi, kalau kejuruteraan awam ni dia ada banyak subdisiplin. Salah satunya adalah geotechnical lah. So geotechnical ni bagi saya dia relate, saya tak kata sama tapi dia relate, berkaitan dengan geologi. Masa saya sambung ijazah juga, saya minat dalam bahagian ataupun bidang geotechnical ni. Kalau paper ataupun subjek berkenaan dengan soil ni memang jaranglah saya tak skor. Soil mechanics, soil engineering, lepas tu dah soil engineering, dua subjek ni memang sentiasa skor. Bila sampai tahun akhir pula, kita kena buat FYP, final year project, kita kena buat proposal. Saya juga ambil dalam bidang geotechnical. Jadi bila saya habis degree, saya masa tu expect ataupun saya nak kerja dalam bidang geotechnical, tapi sebab kita kena faham, sebab bahagian geotechnical ni sebab dia specialist, jadi dia bagi saya tak sukar lah. Cuma kita kena ada usaha yang lebih. Dia sukar, bagi saya senang kita cakap sukar, sebab dia sukar untuk kita dapatkan peluang pekerjaan tu. Tapi ada caranya. Cara salah satu adalah kita kena connect dengan orang-orang yang bekerja dalam bidang geotechnical. Dan salah satu orang kata media sosial yang saya rasa kalau pelajar-pelajar kejuruteraan awam yang dah nak habis diploma ke ijazah ke, salah satu media sosial yang patut korang gunakan adalah LinkedIn. Contoh kalau korang nak bekerja dalam bidang geotechnical contohnya, geologi contohnya. Jadi connect dengan orang-orang yang bekerja dalam bidang geotechnical ni. Jadi ini salah satu cara yang saya pakai bila saya habis belajar. Tapi malangnya takdir lah, orang kata rezeki lah. Saya tak sambung dalam pekerjaan geotechnical ni, sebab akhirnya saya pergi ke bidang struktur. Memang ada peluang untuk saya pergi ke bidang geotechnical tu, cumanya bila saya dah sambung dalam bidang struktur, baru saya dapat bidang geotechnical. Tapi waktu tu juga bila saya dah sambung bidang struktur ni, walaupun saya dari diploma sampai ke ijazah, habis ijazah masuk kerja, masa tu hati saya geotechnical. Tapi bila saya dah masuk dalam bidang struktur ni, saya jatuh cinta pula pada bidang struktur ni. Jadi saya teruskan, saya lupakan apa minat saya yang sebelum ini pada bidang geotechnical, tapi saya pindahkan minat saya dalam bidang struktur. Dan alhamdulillah saya boleh teruskan dalam bidang struktur ni, dan saya ada passion lah dalam bidang struktur ni. Jadi bagi saya nak sambung geologi specialist ataupun kejuruteraan awam, bagi saya kalau dah ambil diploma kejuruteraan awam tu, sebaiknya bagi saya sambunglah dalam bidang ijazah. Sebab rugi kalau kita boleh dapat pengecualian kredit, mungkin kita boleh singkatkan masa tahun ijazah kita tu. Mungkin daripada 4 tahun asalnya kita boleh habiskan dalam 2 tahun setengah ataupun 3 tahun. Jadi pengecualian kredit tu bagi saya penting lah. Seterusnya kalau kita nak pergi kepada bidang spesialis, kita boleh gunakan, kita pergilah ke bidang yang kita nak. Jadi poin yang tadi bagi saya paling penting adalah bila kita nak habis belajar ni, diploma ataupun ijazah, poin bagi yang penting yang saya mention tadi adalah kita kena guna LinkedIn ni. Kita nak bekerja dalam oil and gas, kita connect dengan orang-orang yang bekerja dalam oil and gas. Kita nak bekerja dalam geotechnical, kita connect dengan orang-orang yang bekerja dalam geotechnical. Itulah saranan saya, gunakan LinkedIn. Okey, itu saja Saudara Helmi. Okey, saya ada soalan kepada Saudara Khalid. Ni soalan peribadi saya lah. Saya nak bertanya. Kadang kita tadi dah serius, jadi kita nak santai sekejap. Saudara Khalid, betul ke gambaran engineer dekat tapak yang ditayangkan dekat drama Pukul 7? Bagi saya dia 50-50 lah. Kalau kita bercakap berkenaan dengan juruteraan tapak saja, apa yang digambarkan dalam drama ataupun di TV tu, bagi saya memang 100%nya tak betul lah. Saya rasa Saudara Azim sendiri boleh jawab soalan ni. Tapi kalau katakan
jurutera tu bekerja dalam syarikat consultant firm, firma kejuruteraan. Dia 50-50 terdedah kepada tapak dan 50-50 dia terdedah kepada korporat. So dia ada meeting, dia jumpa dengan orang-orang ni, dia jumpa dengan arkitek, dia jumpa dengan surveyor. Jadi benda-benda ini dia terdedah kepada aktiviti-aktiviti korporat. Tapi saya tekankan jarang sekali lah kalau jurutera ni dia memang pakai tie, dia pakai suit, pergi meeting. Jadi takat ni saya tak pernah jumpa lagi, walaupun arkitek sekalipun, walaupun jurutera yang dah memang leader dalam market, dalam industri, takat ni saya tak pernah jumpa lagi yang pergi meeting dia pakai tie, dia pakai suit. Bagi saya 50-50 kalau dia bekerja sebagai jurutera dalam satu company satu firma kejuruteraan, firma perunding. Tapi kalau dia katakan bekerja sebagai jurutera tapak, dia pakai tie, dia pakai suit, kemas, jadi saya rasa saya tak jumpa lagi lah. Saya benda tu tak betul lah. Saya rasa soalan ni Muhammad Azim rasanya, saudara Muhammad Azim boleh jelaskan lebih lanjut lah bagi saya. Jadi Saudara Azim, apa yang boleh Azim? Mungkin saudara Azim boleh tambah. Bolehlah saya tambah sikit Okey, berkenaan yang drama TV7 tu, itu 100% lah. Tak betul lah. Bagi saya macam sama juga macam Muhammad Khalid cakap, dia 50-50. Okay, siapa yang memang bekerja dekat site tak seperti yang dalam TV lah. Pakaian kemas dan sebagainya. Macam saya sebagai seorang jurutera tapak, saya kena full time on site. So bila full time on site tu, kita akan terdedah dengan panas, so berpeluh kan, kita nak monitor kerja worker-worker ni. Dan pada masa sama kita kadang tolong juga worker-worker ni bila tak cukup tangan. So kat sini memang realitinya tak seperti yang dikabarkan lah. Tapi lain juga bila kita terlibat dengan firma perunding, ataupun klien, macam mereka banyak berada di office, dan bila perlu datang macam satu lawatan tapak, mereka akan datang. So pakaian mereka seperti dalam TV lah. Kadang-kadang mereka pakai, tapi tak pakai tie. Mereka pakai kemeja biasa dan pakai safety lah, keperluan safety. Macam tu saja. Saya satu sajalah. Saya nak tambah sikit. Okey, terima kasih. Jadi soalan tu, tak sangka soalan pendek dia boleh bagi gambaran yang lebih besar tentang bagaimana karier seorang jurutera tu. Jadi saudara Azim, saya punya persoalan kali ni ialah yang ditanyakan oleh kita punya pendengar. Soalan dia ialah boleh terangkan apa maksud sebenar kejuruteraan dan terangkan jenis-jenis kejuruteraan yang ada. Okey, apa maksud sebenar kejuruteraan kalau ikutkan maksud sebenar kejuruteraan ni, secara mudahnya saya boleh katakan satu, kita mereka bentuk, kita design sesuatu, kalau kata awam, struktur satu bangunan. Kalau bahagian perkilangan, kita design satu produk. Kalau bahagian komputer ataupun electrical, mungkin kita design satu sistem, yang mana semua tu kita design, mereka bentuk berdasarkan kajian saintifik, maksudnya berdasarkan sains lah. Itu secara amnya lah engineering. Tapi bila kita dah pecah-pecahkan engineering ni ke pengurusan mereka akan berubah lah. Macam tadi lah, kalau civil engineering, kita mereka bentuk struktur berdasarkan kajian sains. Ada fizik-fiziknya, rule-nya. So
kat situ dia, itulah antara definisinya. Macam saya rasa pada awal tadi saudara Khalid sudah sebut juga berkenaan masuk sebenar engineering. Okey, yang kedua apa jenis-jenis engineering Almi? Jenis-jenis jurutera yang ada. Oh, jenis-jenis jurutera yang ada. Okey, ini menarik Saya boleh kata banyak jugalah jenis jurutera ni. Okey, pertama sekali kalau kita pecahkan mengikut tempat bekerja ataupun pihak-pihak kan. Contohnya klien. Okey, kita ada klien, konsultan, kontraktor, itu 3C lah saya panggil. Tu secara generalnya. Okay, untuk klien, kalau bila orang yang belajar engineering ni, okay, bila dia masuk ke sektor atau klien ni, mereka akan jadi project supervisor. Tu antara jenis-jenis engineer lah, project supervisor. Dia punya peranan dia akan monitor kerja-kerja dekat site tu. Dia akan jadi wakil antara kira macam antara bahagian pengurusan klien dengan bahagian pengurusan management dekat kontraktor dan juga konsultan. So dekat konsultansi juga ada juga jenis-jenis engineernya. Saya dalam bahasa Inggeris lah. Pertama resident engineer. Resident engineer ni dia ni lah kira ibarat konsultan lah yang akan memberi nasihat ataupun pandangan dan cadangan kepada kontraktor macam mana nak selesaikan masalah ni lah, masalah sesuatu dekat site tu. Pada selain tu dekat bahagian konsultan ada resident engineer, inspector of work. Inspector of work ni kira macam pembantu kepada resident engineer lah. Inspector of work dia lebih kepada on-site. Dia akan check dekat on-site tu kerja-kerja kontraktor. Betul tak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dalam drawing. So yang ketiga designer untuk bahagian konsultan. Designer. Okey, kat sini macam ni lah. Saudara Khalid lah kan. Dia design lah drawing Design drawing berdasarkan ni lah kod-kod di Malaysia lah Kita pakai kod apa? Kita ada British Standard, kita ada Eurocode. Betul, British Standard dengan Eurocode lah biasa kita pakai kan. So tu antara ni lah job sebagai konsultan lah, tiga tu. Okay, dekat bahagian kontraktor, kat sini dia ada banyak hierarki. Contohnya pertama sekali saya boleh kata project manager lah. Project manager ni dia paling atas sekali lah dekat bahagian construction. Dia yang akan coordinate kerja-kerja antara klien dan juga konsultan lah. Dia akan managekan lah orang bawahan apa perlu buat dan sebagainya. Yang kedua construction manager. Bila construction manager ni dia akan manage dekat site tu. Macam projek tadi dia ada banyak site. Mungkin dia akan handle banyak site. So dia akan dia banyak mainkan office lah. Banyak bekerja di office. Macam construction manager dia fokus dekat site dan dia lah leader dekat site tu. Lepas tu bawah construction manager tu akan ada senior engineer atau project engineer. Yang ni dia akan membantu construction manager dari sudut mungkin work program, bagaimana jadual kerja, dari segi jadual kerja, dari segi drawing. Ini drawing yang telah dikeluarkan dan disahkan dan di-verify. Anda kena follow. Make sure dekat site berjalan dengan lancar. So ini bahagian senior atau project engineer lah. Dekat bahagian bawah senior engineer dengan project engineer ada site engineer ataupun junior engineer. Ini saya lah. Kita di bawah-bawah je. Kita akan membantu project engineer dan juga senior engineer fully on site. Make sure ikut drawing. So pada masa sama kita juga kena memastikan lah dari sudut dari sudut pekerja. Macam saya cakap tadi yang awal tadi, kita kena handle pekerja dari segi
masa mereka. Okay, dari segi itu kita kena handle material. Bila barang tak cukup dan sebagainya, kita kena prepare awal, order awal, kena check, ada checklist. Dan kita kena buat daily report lah, laporan harian lah, supaya bahagian project engineer dia boleh planning step seterusnya. Dan juga dari segi mungkin inspection. Okay, bila ada nak konkret lah, terutamanya kita akan ada inspection lah bersama biasanya bersama konsultan lah, untuk memastikan kerja yang dibuat tu mengikut spek lah. Okay, selain site engineer tu ada QA/QC, Quality Assurance dan Quality Control Engineer. Dia ni akan in charge bahagian quality. So kat sini tu antaranya, dan juga planning. Planner pun engineer yang belajar engineer pun boleh jadi planner juga. Macam saya cakap tadi, bila kita belajar software ataupun skill-skill komputer ni, kat situ ada satu job yang boleh kita pilih sebagai seorang planner. Dia akan bantu kita jadi planner. Okay. Kat sini saya nak cakap ini antara role jenis-jenis engineer lah yang ada. Tapi kalau dia bergantung kepada keadaan company. Kalau company besar, dia punya organisation kukuh, okay, dia bila hire setiap orang ni, satu role, satu peranan. Kalau macam sekarang company kecil, company yang macam baru lagi ataupun tak besar mana, mungkin akan ada satu engineer, dia akan handle lah banyak kerja. So kat sini adalah pro and cons dia, kebaikan dia. Okay, selain tu, kalau kita kerja dekat lab, kita akan ada testing engineer dan juga QA engineer. So itu antara jenis-jenis engineer lah yang bagi saya lah, yang saya nampak lah ada kat situ. Okay, itu saja. Okay, terima kasih kepada Saudara Azim. Ni soalan ni, saya rasa mungkin soalan yang agak tricky juga. Saya nak panjangkan kepada kedua panelis. Pernah tak ada impian mana-mana syarikat yang berkaitan dengan dalam bidang engineering yang Saudara Khalid dan Saudara Azim pasang impian untuk bekerja di sana, dan mungkin boleh kongsikan kenapa syarikat-syarikat ini menjadi pilihan, dan barangkali syarikat ini juga boleh menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar SPM yang mendengar talk kita pada hari ini untuk sambung dalam bidang kejuruteraan. Kita mulakan dengan Saudara Khalid dulu. Okey, terima kasih Saudara Remy. Okey, ni soalan bagi saya bukan soalan tricky lah. Kalau bagi saya dia soalan yang menarik. Memang saya ada simpan impian untuk saya sebenarnya tak simpan impian untuk saya bekerja dalam mana-mana syarikat. Tapi saya ada impian untuk terlibat dalam satu projek. Kalau sekarang ni saya boleh cakap antara impian yang saya nak involve dalam satu projek adalah Kingdom Tower. Tapi masalahnya Kingdom Tower ni dia tengah orang kata dia tengah diberhentikan lah. Mungkin dia ada masalah kewangan. So Kingdom Tower ini dia punya ketinggian adalah 1 kilometer dan dia tertinggi lah, bila dia siap dia akan jadi tertinggi dalam dunia selepas Burj Dubai. Tapi macam mana pun syarikat yang saya minat untuk saya bekerja. Sebab kalau ikut tapi sebenarnya saya 2 minggu lepas saya sebenarnya ada dapat satu tawaran daripada salah satu perunding antarabangsa lah, firma perunding kejuruteraan antarabangsa, iaitu Arup Engineering ataupun Arup Jururunding nama dia kalau di Malaysia lah. Dan Arup Jururunding ni adalah firma kejuruteraan yang ketiga terbesar dalam dunia untuk kejuruteraan awam dan juga kejuruteraan mekanikal, geoteknikal. Jadi bila dalam Arup ni dia ada banyak department, dia ada banyak jabatan. Ada jabatan kejuruteraan awam, ada mekanikal, ada elektrikal, ada trafik. Jadi saya ditawarkan, tapi tengoklah macam mana dapat ke tak dapat. Tapi bagi saya pun, bila saya dengan company syarikat yang saya bekerja sekarang, sebenarnya saya cukup beruntung. Bagi saya cukup beruntung sebab saya juga terlibat dengan projek-projek yang
orang kata yang high end lah, saya boleh kata high end. Salah satu yang projek yang saya terlibat adalah Oxley Tower. Dia rasanya KLCC, dia berdekatan dengan KLCC. Dia rasanya 3-4 blok bersebelahan dengan KLCC, dan ketinggian dia adalah dalam 320 meter. Jadi dia kalau kita tengok dekat KLCC tu ada satu bangunan tepi je, nama Four Seasons. So dia bila siap dia akan sama tinggi dengan Four Seasons tu. Jadi itu salah satu projek yang saya terlibat lah. Dia 78 tingkat. Sebab saya juruterstruktur, dan projek-projek yang saya terlibat adalah projek-projek pencakar langit. Dan rasanya dua tiga projek yang saya tertarik, yang saya terlibat adalah, kedua adalah Econley. Econley ni kalau rasanya tahun lepas dia ada satu yang menarik ni, dia ada satu berita, bagi saya berita palsu lah. Bila tersebarnya berita tu, dia cakap bangunan tu nak runtuh, tapi sebenarnya bangunan tu bukan nak runtuh. Sebenarnya bangunan tu memang direka bentuk untuk condong macam tu. Jadi itu benda yang bagi saya menarik. Kalau ikutkan saya memang terlibat dengan projek-projek pencakar langit, dan contohnya saya bercakap Oxley Tower ni yang tadi sebelum saya cakap, kalau dia siap, dia akan menjadi salah satu bangunan tertinggi, 10 bangunan tertinggi di Malaysia. Sama juga dengan Econley, sebab Econley pun dalam 300 meter lebih. Itu dua projek pencakar langit yang saya terlibat di Malaysia. Tapi macam saya cakap, saya ada simpan impian untuk terlibat dalam projek pencakar langit tertinggi di dunia lah, iaitu sekarang ni kita ada Kingdom Tower, tapi malangnya dia sedang diberhentikan sebab saya rasa dia ada masalah kewangan. Dengan kita ada masalah pandemik COVID-19 ni, dia merencatkan progres lah, merencatkan kesinambungan progres untuk projek tersebut lah. Untuk syarikat yang saya sekarang pun, yang saya bekerja pun, alhamdulillah satu syarikat yang dia syarikat tempatan, tapi dia bagi saya dia sudah taraf antarabangsa lah, sebab dengan projek-projek yang dia dapat tu, dia ada juga projek yang terlibat di Saudi, dia ada terlibat di Filipina, dan kebanyakannya di Malaysia. Dan kebanyakan projek-projek di Malaysia ni memang kebanyakannya adalah projek-projek pencakar langit yang lebih daripada 300 meter. Jadi impian saya setakat ni, saya rasa saya sebenarnya nak terlibat dalam satu projek yang pencakar langit yang tertinggi di dunia lah. Itu impian yang saya pasang lah, Saudara Helmi, untuk saya jawab soalan yang Saudara Helmi utarakan tadi. Saudara Azim, boleh kongsi pula saudara punya impian, mungkin untuk menginspirasikan kita punya pendengar pada hari ini. Terima kasih. Sebagai inspirasi, saya tak ada impian sangat lah, tapi saya boleh kata saya ada satu keinginan lah untuk sambung ataupun bekerja di sektor railway, bahagian kereta api. Sebab teknologi kereta api ni masih lagi boleh berkembang jauh, dan saya juga jenis yang ingin eco-friendly lah. Kita nak kurangkan kenderaan dekat dunia ni. So saya merasakan public transportation ni, bila kita upgrade, salah satu benda yang baik lah. So nak kata sebagai seorang engineer juga, kita kena ada satu niat untuk memastikan apa yang kita buat tu sustainable lah, iaitu selamat, eco-friendly, dan memanfaatkan orang lah. Itu antara kita punya tujuan lah. So kat sini saya punya tu lah, plan saya. Mungkin kalau boleh dapat peluang bekerja di bahagian railway engineering, saya nak ke arah sana lah. Kalau buat masa sekarang ni, saya sekarang sudah 2 tahun lebih kerja dan masih company yang sama.
company saya berkenaan dengan marine engineering. So saya banyak terlibat dengan pembinaan jetty dan juga terminal. Saya pernah buat jetty sejarak jauh 1 kilometer, dan juga ialah jetty biasa. Yang menariknya kat sini, saya baru start kerja, saya terus didedahkan dengan satu environment yang saya tak terfikir pun saya akan kerja macam ni. Satu benda yang baru, iaitu saya kena bermain dengan kawasan air laut lah. Saya kena bagaimana yalah, kita kena consider laut ni dia punya susah tu nak buat kerja macam mana kan, limited kan. So kat sini critical thinking jugalah, bermacam-macam idea kita nak memastikan satu struktur tu boleh terbina dekat atas laut tu kan. Sangat menarik lah. Tapi itu pun jauh lagi. Kita nak belajar lagi lah dekat company yang sama ni. Tapi secara amnya saya bersyukur lah dapat salah satu experience baru lah, bekerja dengan marine engineering ni. Tapi itulah, next time saya nak cuba belajar ke tempat lain juga. So untuk inspirasi orang lain, para pendengar, kita boleh cuba, jangan takut untuk mencubalah untuk belajar banyak jenis sektor engineering di sini. Itu sajalah. Okey. Okey, terima kasih kepada saudara Azim. Jadi saya rasa kita sebenarnya dah terlajak daripada 1 jam. Dan daripada itu tak apa, kita nak lepaskan kita punya career talk pada hari ini. Jadi kedua panelis juga, soalan terakhir, permintaan ke soalan. Mungkin saudara boleh kongsikan kata-kata semangat kepada graduan SPM dekat luar sana yang mendengar sesi kita pada hari ini. Dipersilakan. Saudara Khalid dulu. Okey, terima kasih. Soalan terakhir Jadi inspirasi ataupun kata-kata semangat lah untuk pelajar-pelajar SPM yang baru dapat keputusan. Bagi saya, kita kena faham ataupun kita kena orang kata mengetahui diri sendiri. Kita kena tahu kekuatan kita sendiri, kita kena tahu kelemahan kita sendiri. Jadi bagi saya, dua perkara ni penting, sebab kalau kita tak tahu kelemahan diri, kita tak akan dapat tahu macam mana kita nak memperbaiki diri sendiri lah. Dengan memperbaiki diri sendiri, kita boleh improve, kita boleh upgrade diri kita kepada satu tahap yang lebih baik lah. Jadi saya kongsikanlah apa sumber inspirasi saya bila saya dah kerja dalam kejuruteraan ni, bila saya diploma, bila saya engineer, belajar dalam ijazah kejuruteraan. Saya ada satu sumber inspirasi, iaitu saya mesti kena dapatkan IR dan TS sebelum umur saya 30 tahun. Jadi saya set target. So bila saya set target, saya tahu apa yang saya nak, dan bila saya tahu apa yang saya nak, saya kena breakdown. Saya kena rancang apa perkara yang saya kena buat sebelum saya capai apa target yang saya nak dapat tu. Jadi alhamdulillah saya dah memulakan orang kata jalan untuk saya mendapatkan IR. Sekarang ni mungkin tinggal 2 tahun ataupun 3 tahun maksimum. Mungkin akan dapat IR masa tahun paling awal 28 tahun dan paling lewat adalah umur 30 tahun lah. Jadi itu impian yang saya target. Jadi kedua adalah TS, Technologies. Kalau untuk graduan kejuruteraan ataupun kejuruteraan teknologi, bagi saya rugilah kalau tak ambil TS ni, Technologies Professional je. Kalau tadi IR, Professional Engineer. Kedua adalah TS, Professional Technologies. Bagi saya ambil lah. Sekarang ni alhamdulillah dia perlukan 3 tahun minimum dalam industri. Alhamdulillah saya dah ada setahun lebih. Mungkin umur 27 saya dah boleh dapat TS. Jadi lepas saya dapat IR, apa yang nama saya tu
akan jadi IRTS Muhammad Khalid bin Nordin lah. Dan apa yang menariknya, saya dah tulis nama saya ni sebelum saya ambil diploma kejuruteraan awam. Saya tanamkan diri saya, okey, Khalid, sebelum umur saya 30 tahun, sebelum umur aku 30 tahun, okey, ini nama aku, IRTS Muhammad Khalid bin Nordin. Jadi bagi saya tak kisah untuk pelajar yang habis SPM yang dapat keputusan, bagi saya tak kisah nak sambung dalam bidang kejuruteraan ataupun bidang-bidang yang lain. Bagi saya kena pasang satu impian. Bila kita dah pasang satu impian, kita rancang macam mana kita nak capai impian yang kita nak capai tu. Bila kita dah capai, kita dah ada plan, kita dah ada rancangan, masa tu kita kena bertindak mengikut rancangan yang kita dah tetapkan lah. Mungkin kita akan orang kata tersasar sikit, tapi bila kita tersasar tu, kita kena tahu macam mana kita nak kembali kepada jalan yang kita rancang tu. Jadi salah satu kenapa saya tak fikir, walaupun sekarang satu stigma yang mengatakan engineer is a scam. Bagi saya tak rasa ia engineer is a scam. Sebab sebelum saya masuk diploma kejuruteraan awam, saya dah capai saya dah asaskan satu impian, iaitu saya nak jadi professional engineer dan saya nak jadi professional technologist. Dan saya sendiri tulis nama tu dalam diary saya, tapi malangnya diary tu dah hilang. Tapi saya masih ingatlah apa yang saya nak capai tu. Jadi bagi saya, untuk pelajar SPM nak sambung bidang kejuruteraan ataupun bidang-bidang lain, kewangan ke, arkitek ke, quantity surveyor ke, geologis sekalipun, capai, tetapkan satu impian, rancang dan kita execute plan yang kita dah rancang, yang kita dah tetapkan. Okay, itu saja Saudara Helmi. Okey, Saudara Azim, kata-kata semangat untuk pendengar kita, graduan-graduan SPM yang ada impian nak masuk ke dalam bidang engineering. Silakan. Saya nak tekankan yang kedua, ambil peluang yang ada. Peluang ni kadang-kadang bukan dia tak datang banyak kali, kadang-kadang datang sekali. So grab the opportunity. Siapa yang dapat peluang tu, dia lah yang beruntung. Okay, yang ketiga, lesson never ended. Pembelajaran ni takkan pernah berhenti sampai kita mati. So tak kira lah kita mungkin bila kita dah habis belajar, kita kena sentiasa belajar dan belajar supaya kita dapat improve diri kita, dan juga kita akan memanfaatkan orang lain lah. Okay, dan keempat, ini sedikit tips lah untuk yang bila dah sambung belajar. Okay, bila nak kerja nanti, masa tengah belajar tu, luaskan connection. Ini sangat penting bila kita nak pergi ke career kita. Bila kita ada banyak connection, mudah kalau kita untuk cari peluang kerja, dan mudah kalau kita untuk mendapat sesuatu information dan sebagainya. So selamat memilih haluan hidup. Okay, sekian. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Ada lagi nak ditambahkan? Itu saja. Mungkin sikit saya boleh tambah. Terutamanya pada perempuan lah, pada perempuan. Bagi saya SPM, bagi saya bila dapat peluang untuk sambung belajar, bagi saya tak kisahlah bidang kejuruteraan ataupun bidang kejuruteraan, bagi saya sambunglah untuk capai apa yang kita impikan. Sebab bagi saya waktu sekarang ini, perempuan juga perlu ada impian.
nampak macam feminis lah kan, tapi tak apa, saya sebenarnya saya lebih feminis daripada perempuan sebenarnya. Tapi itulah, kita, bagi saya perempuan kena ada impian. Sebab bila kita ada impian ni, kita sebenarnya kita akan jadi independen. Kita tak perlukan bantuan daripada orang lain, even daripada lelaki pun. Jadi itu antara salah satu nasihat yang saya nasihatkan, saya bagi pada adik saya yang sebenarnya baru habis SPM, baru dapat keputusan dia. Alhamdulillah, cemerlang juga. Bagi saya, sambunglah dalam bidang apa pun. Walaupun kejuruteraan satu bidang yang distigmakan ramai lelaki, tak apa, masuk. Sebenarnya bila masuk dalam bidang kejuruteraan, kebanyakan bila saya nampak perempuan yang masuk dalam bidang kejuruteraan ni, dia akan lebih baik daripada pelajar-pelajar lelaki. Dan bila dia lebih baik, dia akan lebih kebanyakan pelajar-pelajar perempuan ni dia lebih unik daripada pelajar-pelajar lelaki. Dan dia senang, orang kata senang senang dilihat lah, lebih mudah dilihat sebab dia unik. Dia perempuan dan dia terlibat dalam satu bidang yang orang lelaki terlibat. Jadi bagi saya, untuk perempuan, pasang impian, jadi orang yang berjaya. Jangan dengar perempuan tak boleh berjaya dalam bidang kejuruteraan ke apa walaupun bidang-bidang yang lain. Bagi saya itu stigma yang orang perempuan sendiri kena atasi, kena matikan stigma tersebut. Itu saja yang saya boleh bagi tahu, yang saya boleh kongsikan, Saudara Helmi. Okay, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada dua moderator kita pada hari ini. Memang perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat untuk adik-adik kita, untuk ibu bapa yang ada anak yang dah habis SPM yang turut mendengar, juga kepada abang-abang dan kakak-kakak yang mungkin dah terlebih umur tapi adik-adik yang masih bersekolah, masih mengambil SPM atau baru graduasi pada SPM. Input yang dikongsikan, info yang dilontarkan, pandangan yang dilahirkan pada sesi ini, saya berharap mampu untuk membantu seadanya. Saya nak ambil kesempatan di sini untuk mempromosikan bahawa tidak lama lagi, kalau anda berminat dalam sesi Career Talk dan nak mendalami lebih dalam, kami ada buat satu sesi di mana kelab pemula. Di mana kelab pemula ini adalah kami membawa orang-orang yang memang terlibat dalam ini dan akan membimbing lebih dalam, yang akan membimbing lebih lagi orang panggil apa? Interaktif dengan peserta-peserta. Mereka akan membawa dan membimbing lebih dalam daripada sekadar perkongsian di atas feed pada hari ini. Jadi nantikan daripada kami kelab pemula yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Jadi saya nak mewakili pihak The Packet mengucapkan terima kasih kepada saudara Khalid dan saudara Azim kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih pendengar dan saudara Helmi dan juga pihak Patriot kerana menjemput. Dan saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk menyusun 10 jari. Kalau ada apa-apa tersalah kata, tergurus rasa, kami nak mengucapkan maaf, banyak maaf kerana segala yang buruk itu datang daripada kami, yang baik itu adalah datang daripada Allah SWT. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah esok jangan lupa ada sesi Career Talk. Tak silap saya, sesi Career Talk untuk esok adalah tentang perubatan. Kita ada bersama dengan Dr. Muhammad Norman Yaman daripada Jabatan Pendidikan Perubatan Fakulti Perubatan UKM. Kita ada Dr. Kamarul Arifin Sa'adan. Tadi Dr. Kamarul ada bersama kita tapi lepas tu dia menghilang. Lepas tu kita ada Dr. Ainur Rashkin, kita ada Dr. Zainal Adwin dan juga Dr. Khairul Hafiz yang merupakan pengerusi MedTweetMy. Jadi esok kita akan bersama dengan Dr. Faiz yang akan mengadakan sesi terusnya. Jadi sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.